الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan juga muslimat yang dirahmati, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dipertemukan lagi di dalam taman syurga ini. Moga-moga sama-sama dapat kita mengambil manfaat sebagai bekalan untuk kehidupan kita di dunia ini. Moga-moga menjadi bekalan yang utuh lagi kukuh untuk perjalanan kehidupan kita yang panjang di hari akhir kelak insya-Allah. Baik, jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung muka surat 64 pada kata 66 pada kata musannif, dan ketahui olehmu dua baris daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan ketahui olehmu bahawasanya itu jadi besar ia dengan beberapa sebab. Jadi ambil perhati, akan dosa-dosa kecil yang boleh jadi besar dengan beberapa sebab. Jadi kita ingat akan 4 sebab bagi dosa-dosa kecil berubah menjadi dosa besar. Biasa kita ni dosa kecil tapi dosa kecil pun jangan dia buat elah-elah tu, kerana dia elah-elah tu boleh dengan 4 sebab jadi dosa besar. Masuk dalam al-kabair. Selalu kita dengar ni minal kabair, kata Nabi SAW, di antara dosa-dosa besar al-isyraku billah, menyekutukan Allah, wa uququl walidain, derhaka akan kedua ibu bapa. Jadi dosa kecil boleh tak jadi besar? Boleh, kata musannif, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah, dengan beberapa sebab. Yang pertama, sebab yang pertama dosa kecil itu jadi besar, bahawa membilang kecil ia akan dia, yakni dia kata alah kecil saja dosa ni, dan menghinakan ia akan dia akan kecilnya dosa tadi tu, maka tiada peduli ia akan dia dan tiada kenyata ia dengan sebabnya. Jadi kata musannif, bila dosa yang kecil tu dia anggap kecil, macam biasa, tak ada apa, kemudian dia menghinakan dosa yang kecil itu pula lah. Makna dia sebut umpama kata, alah apalah sangat dosa ni, kecil bukan dosa besar pun. Kena hak reti pula, dengan ambil wuduk habis hilang dosa-dosa kecil ni. Jadi asbab daripada dia duk bilang kecil dan dia sengkar pada kecil tu, duk buat tanpa dia ingat akan dosa tu tetap dosa. Kecil ke besar, dosa tu tetap dosa. Jadi bila dia duk rasa lagu tu, maka tak nyata dah di dia tu akan dosa tu. Dia tak rasa dah benda tu dosa. Itu sebab yang pertama. Yang kedua, suka cita ia dengan dia dan bermegah-megah ia seseorang itu dengan dia dengan dosa kecil itu. Lagi pula yang keduanya, dia jadi suka lah pula. Nak jadi suka dengan dosa yang kecil itu dan bermegah-megah pula, yang ni tak ada rasa bersalah apa.
Bahkan boleh jadi sombong pula dengan dosa hak kecil dia. Yang ketiga, bermudah-mudah ia dengan menutupi Allah Ta'ala atasnya dan menyangka ia akan bahawasanya kerana mulianya pada sisi Allah, dan tiada mengetahui ia akan bahawasanya ia dimurkai Allah Ta'ala. Sebab yang ketiga, yakni orang yang bermudah-mudah ia dengan menutupi Allah Ta'ala atasnya, yakni bila dosa-dosa hak kecil hak dia perbuat, tapi Allah Ta'ala tak berzahirkan bagi orang lain. Allah Ta'ala tutup dosa tu. Dia tahu tak dosa tu dosa kecil? Dia tahu. Seumpamanya kita ni, diri kita sendiri masuk tanda kecil diri. Contoh siapa nampak? Kado kecil pa orang pun. Adapun bagi dosa kecil diri tu masuk dalam makruh, benda yang sia-sia bagi dia. Adapun kalau dia ni masuk di atas satu pandangan yang lain, masuk dalam dosa juga, maka umpama tu, maka dia kena tinggal. Tapi dia ada buat mudah-mudah, dia kata Allah Ta'ala tutup benda ni atas dia, tak ada tengok siapa atas dia, tak ada siapa duk perhati di atas dosa yang dia buat ni, ataupun maksiat tangan hak kecil-kecil dia buat ni. Kemudian dia menyangka pula bahawasanya kerana mulianya dia di sisi Allah. Umpamanya dia tu orang yang banyak ibadat, dia kata dosa sikit-sikit ni apalah sangat dengan ibadat dia buat. Dia ni orang yang mengekalkan wuduk, umpamanya. Dia selalu bangun malam, dia banyak baca Quran, dia dengan bersedekah. Dia di sisi Allah, maka dosa-dosa kecil ni sangka dia dengan Allah Ta'ala tutup dengan menghapuskan dosa-dosa kecil ni bagi dia. Sedangkan kata musannif, dia tiada mengetahui bahawa dia di sisi Allah itu bahawasanya ia dimurkai Allah. Sebenarnya Allah Ta'ala murka. Biar dengan hipun dosa-dosa kecil tu biar jadi besar. Tu jadi dia buat, maka dia buat mudah-mudah dengan dosa yang kecil. Yang keempat, bahawa mengerjakan ia akan dia, yakni akan dosa yang kecil, dengan terang-terangan dan menzahirkan ia akan dia kemudian daripada mengerjakan ia akan dia. Ada sebab yang keempat pula, bila seseorang tu akan dosa kecil yang dia perbuatkan tu, dia buat secara terang-terang, kemudian dia menzahirkan pula dosa kecil itu bagi orang lain. Lagi pula kalau tak ada siapa yang melihat akan dia apa yang dia perbuat, dia menceritakan pula. Dia menyebutkan akan dosa kecil dia tu pada orang lain. Maka ni asbab, empat perkara ni kata Musa ni, empat sebab ni jadi dosa-dosa kecil, dosa yang besar. Yang mana dosa yang besar ni tak terampun kecuali dengan taubatan nasuha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afah illa al-muhajirin wa inna minal jihari an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allah ta'ala yaqulu 'amiltul barihata kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifuhu satrallahi anhu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih. Ini hadis as-sahhun sahih ba'da al-Quran. Ini hadis ni sahih sungguh ni. Kemudian daripada Quran, hadis ni lah martabat ni hak paling sahih sekali kerana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi apa kata Nabi SAW, tiap-tiap umat aku dimaafkan daripadanya, yakni tiada dosa bagi, melainkan barang yang berterang-terang dengan maksiat, yakni tiada dimaafkan daripada mereka itu. Dan setengah daripada yang tiada dimaafkan tu, yakni menzahirkan dan menerangkan maksiat itu, bahawa mengerjakan orang oleh seseorang pada malam akan pekerjaan yang jahat, kemudian masuk ia pada masa pagi-pagi pada ketika menutupi Allah Ta'ala akan dia, maka berkata ia, aku kerjakan semacam bagian-bagian.
dan sungguhnya telah bermalam ia menutupi Allah tu. Nah, menutupi akan dia oleh Tuhannya, dan berpagi-pagi ia membuka ia akan penutup Allah Ta'ala daripadanya dengan memasyhurkan dosanya. Jadi kata musannif, hadis Nabi SAW ni, kata Nabi, umat aku ni, kullu ummati mu'afah, sekalian umat aku ini dimaafkan daripadanya, yakni Allah Ta'ala boleh ampun dosa-dosa dia, hak dia perbuatkan. Illal muhajirin, melainkan orang atau menyebutkan akan dosa-dosa yang Allah Ta'ala tutup daripada dia. Tu ada yang kita selalu dengar kadang-kadang, orang ni dia suka cerita maksiat yang dia buat, orang tak tahu. Ni yang orang panggil apa? Muhajir. Ni yang masuk dalam hadis ni, ayyamalu rajul, kata Nabi SAW, bahawa mengerjakan oleh seseorang laki-laki bilail, pada waktu malam, umpamanya amalan, satu amalan, satu daripada amalan dia buat tu, tak ada siapa tahu pun dia buat tengah malam. Umpamanya sendiri-sendiri dia, apa dia buat? Dia mabuk seorang-seorang dia, buat maksiat, minum arak seorang-seorang dia, beli senyap-senyap, mari duduk dalam di rumah dia ke umpamanya. Tiba-tiba dalam keadaan tak ada siapa tahu dia buat maksiat, pagi esok dia pergi cerita pula. Semalam dia kata aku minum di atas botol. Allah. Sebut Allah juga kita ni. Buat maksiat buat Allah. Sedap dia kata apanya. Mula-mula tu dia kata masuk cyber ya. Tengok gitu, hak ni cak lima ni dia kata ni. Hak lain semua burung. Ikan, buah, hak ni nampak garang sikit ni. Ada risau nak bagi anak masuk cyber beli ayam, beli tiger tu naik. Bukan dia reti baca, dia kira nak minum, dia tengok tu botol tu cantik pun. Jadi tak ada siapa tahu daripada maksiat yang dia buat pada waktu malam. Bahkan lagi Allah Ta'ala tutup daripada pengetahuan manusia. Tiba-tiba mari pagi-pagi duk cerita pula pada manusia. Akan apa yang dia perbuatkan semalam, dia cerita pula, fa'altu kadza wa kadza, amiltu kadza wa kadza, aku buat benda ni, aku buat benda ni, aku buat benda ni. Tu hak semalam. Lebih lagi hak kita hak sebelum-sebelum ni. Kadang-kadang kita ni orang yang dah bertaubat dah, daripada dosa-dosa hak lepas. Maka hak lepas-lepas jangan duk cerita kat orang dah. Apa guna faedah kita duk cerita? Kadang-kadang kita duk sama-sama kita suka bercakap kan, aku dulu ni Allah jahat lah. Siapa dia tahu dulu tu dia jahat? Siapa tahu dulu tu dia buat apa? Tak ada siapa tahu. Kita kenal Abang Sofi lama kan. Abang Sofi pun sudah cerita lah. Mana tahu nak pergi jadi baik sangat. Ustaz, saya dulu ni Allah jahat Ustaz. Apa saya tak buat? Contoh, kadang-kadang kita cerita tak, sama-sama kita cerita benda tu Allah Ta'ala tutup tak? Allah Ta'ala tutup yang dulu zaman kita buat tu, tak ada siapa tahu. Maka kita hari ni kita mengaji, kita reti, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila Allah Ta'ala tutup keaiban kita tu daripada orang lain tahu, buat apa kita buka? Walaupun kita kata ni orang tahu dah aku bertaubat dah, aku insaf dah daripada dosa hak lama-lama, daripada maksiat hak aku buat, tak payah. Kenapa? Takut masuk dalam hadis kata Nabi ni, hak ni lah daripada sebab dosa dia tidak diampun. Kerana Allah Ta'ala dah menutupi dosa tu, maksiat yang dia buat tu, tiba-tiba dia buat apa? Dia buka. Faqad kata Nabi SAW, wa yusbihu yakshifu satrallahi anhu, maka dia berpagi-pagi hal keadaan membuka akan penutup yang telah Allah Ta'ala tutup akan dia daripada dia. Dia pergi buka. Allah Ta'ala tutup keaiban dia, keburukan dia, dosa maksiat hak dia buat dulu-dulu ataupun hak semalam ni, tiba-tiba dia mari pagi dia duk cerita apa dia buat. Maka daripada hak tu kata Nabi, jadi sebab Allah Ta'ala dosa dia.
Hak dulu, hak lepas. Nah, jangan duk cerita siapa-siapa. Adapun kita sendiri nak ambil muhasabah, nak beringat aku ni atas diri kita sendiri, hak tu tak ada masalah. Nah, adapun pada seseorang yang mungkin kita nak bagi nasihat, kita nak bagi pengajaran, suruh ambil iktibar, boleh. Adapun saja-saja cerita, tak payah. Daripada perkara yang macam tu, tak payah cerita. Tak payah duk cerita pun lah. Kadang-kadang kita ni nak bercerita, modal nak menyembah habis. Tak tahu nak sembah apa dah. Dia kata ayat ni ada separuh Syawal lagi ni. Nah, cerita lagi lah. Lepas tu seorang lagi pula, aku dulu pun macam mu lah juga. Curi sana. Kendak nak darah orang. Cerita. Contoh. Tinggal perbuatan tu. Kemudian lagi kata musannif, habis maksud hadis tadi ni, yang kelima. Yang kelima ni bukan sambung yang keempat pada hadis tadi tu. Yang kelima ni sambung pada yang kelima daripada Israr. Saya tengok balik. Yang kelima daripada sebab dosa kecil jadi besar, bahawa keluar dosa kecil itu daripada orang yang alim, yang diikut akan dia, maka demikian itu dosa besar ia dosa kecil tadi tu. Bahawasanya berkekalan ia kemudian daripada matinya. Sabda Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'un. Hadis riwayat Muslim daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Maksud hadis ni kata Nabi SAW, barang siapa berjalan ia pada Islam, yakni barang siapa yang mengerjakan akan sesuatu amalan pada Islam, akan jalan yang jahat, akan satu amalan, satu perbuatan yang jahat, nescaya adalah atasnya dosanya. Jadi di atas benda hak jahat dia buat, dia dapat dosa. Lagi pula wa wizru man amila biha, dan dosa mereka yang mengerjakan akan dia kemudiannya daripada ketiadaannya. Yakni orang hak ikut perbuatan dia, orang tu dosa dan dia tanggung dosa orang hak ikut dia buat. Ketiadaan kurang, kata musannif, daripada segala dosa mereka itu oleh sesuatu. Lagi pula kata Nabi, dosa-dosa hak mereka ni, hak turut perbuatan dia tu, tidak dikurangkan sedikit pun daripada dosa mereka tu kepada dia tanggung semua. Jadi sebab yang kelima, kata musannif, dosa hak kecil ni jadi besar bila dosa kecil tu keluar, yakni berlaku pada orang yang alim. Orang yang alim, orang yang ada ilmu, maka dia buat satu maksiat, dia buat satu dosa, tapi dosa tu kecil, keluar daripada dia, maka daripada hak dia perbuat tu diikut oleh orang lain. Bahasa dia dah ustaz kan, orang arti ngaji ni. Bila dia buat, anak murid ikut kot. Ustaz buat, kita pun boleh kan. Kita alasan tu kita ni lepas diri. Ustaz buat, takkan kita ustaz tahu lagi. Ikut. Jadi bila dia buat hak tu jadi dia takut dia bimbang masuk dalam hadis Nabi SAW. Tadi kita sebut tadi, barang siapa buat satu pekerjaan daripada pekerjaan yang jahat di dalam Islam, maka dia tu dapat dosa. Kemudian wa wizru man amila bihi, dan dosa orang yang buat perbuatan yang ikut daripada perbuatan dia.
pun dia dapat dosa tu juga. Min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'un. Nah, dan tidak dikurangkan daripada dosa orang yang buat perbuatan dia tu, hak tiru perbuatan dia tu, sedikit pun daripada dosa-dosa mereka. Itu yang kita ni bimbang. Nah, walaupun kita ni kata aku ni bukan orang alim, tapi kita jangan ajak orang buat jahat. Jangan ajak orang, jangan tunjuk kat orang buat benda jahat. Takut apa? Takut kita tanggung dosa orang hak tiru kita buat jahat juga. Pasal apa? Masuk dalam hadis ni tak? Masuk. Sebaliknya kita buat benda hak lain. Sebagaimana kata Nabi SAW, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Nah, barang siapa yang mengerjakan sesuatu perbuatan yang baik di dalam agama, dalam Islam, apa dia? Falahu ajruhu, maka bagi dia ganjaran di atas perbuatan tersebut. Wa ajru man amila bihi, dan juga bagi dia ganjaran-ganjaran orang yang tiru akan perbuatan dia, min ghairi an yanqusa min ajrihim syai'un, dan tidak dikurangkan daripada ganjaran-ganjaran orang yang tiru perbuatan dia sedikit pun. Nah, ad-dallu 'alal khairi kafa'idihi fis sawa. Orang yang menunjuk di atas perbuatan yang baik, di atas perbuatan kebajikan, amal soleh, nah, pada ganjaran orang yang tiru dia pada perbuatan tu, dia dapat serupa dengan hak mana orang tu buat. Jadi kita ni bila nak mencontohkan, nak menunjukkan sesuatu perbuatan, maka pilih di atas perbuatan yang baik. Sebab apa? Perbuatan hak baik itu kita buat sendiri, kita dapat baik tak? Dapat baik, dapat ganjaran, dapat pahala. Orang tiru, orang ikut pun dapat pahala kat kita juga. Banding kita buat satu benda maksiat, satu benda buruk, kita dapat dosa dah kita buat ni. Ibu ada orang ditiru, ada orang diikut. Nah, apa hak kita perbuat, maka hak dia tiru, hak dia ikut, dia berdosa, dosa dia pun boleh kat kita juga. Sahan dosa dia, hak dia tiru daripada kita tu, kita pun ambil juga. Bukan ambil persen sikit-sikit, ambil 100%. Min ghairi an yanqusa min awzarihim, tak dikurangkan sedikit pun. Makna 100%. Apa hak mereka tiru daripada perbuatan kita tu, kita tanggung semua, kita ambil semua. Apa dia? Dosa dia. Rugi ke rugi? Rugi siapa dia yang ajak, yang tunjuk, yang ajak buat benda jahat. Nah, kita kata saya ni bukan duk ajak kat depa pun, saya tunjuk ya. Nah, depa nak buat, depa buatlah, depa tanggung sendiri lah. Jangan. Nah, jangan. Ajak duk ajak orang umpil, pintu kereta. Nah, ajak orang start motor tanpa kunci, bahaya. Daripada orang reti jadi reti. Nah, esok dengar tu dia guna buat curi. Kita pun kena fikir banyak kali dah. Nak ajak benda ni benda ni manfaat ke, benda ni mendatangkan musibah. Kalau benda ni satu benda baik, aku ajak, alhamdulillah, aku boleh pahala. Orang hak buat tiru apa hak aku ajak ni pun aku boleh pahala juga. Adapun kalau aku ajak, aku tunjuk benda jahat kat orang, bila esok dia mau buat, nah, aku tanggung juga. Tanggung serupa mana yang mereka buat. Jadi rugi aku ni, tak payah buat. Nah, benda tu dikehendaki dengan berjalan itu, kata musannif, yakni menyeru ia dengan perbuatan atau dengan perkataan, atau menolong ia atasnya, atau diikut akan dia atasnya. Itu maksud berjalan pada Islam tadi ni. Sama ada yang dia perbuat tu, yakni dia seru. Nah, seru di atas maksiat, maka orang yang ikut seruan dia tu seru pula pada yang lain, semua dosa tu dia tanggung. Ataupun dengan perbuatan, dia buat satu perbuatan maksiat, satu perbuatan yang jahat, ada orang tiru, ada orang ikut, dosa depa dia tanggung. Atau dengan perkataan, ataupun perkataan dia tu perkataan yang jahat, perkataan yang tidak baik,
Maka daripada hak orang lain hak ikut perkataan dia tu, maka dia tanggung juga. Nah, jadi daripada anak-anak ni, mari mana anak-anak kecil-kecil ni dia pandai maki hama. Mari kita fikir. Reti di mana budak-budak ni? Budak darjah 1, darjah 2. Tiba-tiba balik dia reti maki hama. Dia sebut bodoh, dia sebut khinzir, dia sebut macam-macam lah. Kataan maki cerca ni reti di mana? Ada orang ajak, ada orang tu tunjuk. Jadi kalau dia belajar tu, dia ikut orang, dia tiru orang. Siapa dia hak mula ajak dia tu? Hak tu tanggung dia. Nah, jadi kalau dia tengok daripada mak ayah dia lah tanggung. Nah, apa siapa? Ayah dia duduk dalam rumah sikit-sikit bodoh, kan? Marah sikit khinzir. Bengong. Dia pun esok marah balik kat adik dia, bengong ni. Siapa dia ajak? Siapa dia tunjuk? Ayah. Siapa dia nak tanggung? Ayah. Nah, ayah tanggung. Itu dalam pendidikan bagi anak-anak noh. Nah, kita ni nak kena tunjuk hak baik-baik lah. Nah, tu bergaduh. Kalau sekalipun kita ni bertengkar isteri dengan suami ni, boleh tak tunjuk kat anak-anak? Tak boleh. Adat dalam Islam tak boleh tunjuk depan anak-anak. Nah, nak bertengkar sekalipun, nah, ataupun kita kata perkelahian, nah, adalah apa? Nah, ubat gigi habis, suruh beli pagi tadi, lupa balik mari petang. Bini ni pasal dia dah, dia suka merepek kan. Kita ni pun bukanlah sengaja lupa, batu nak tinggi suara. Jangan tinggi, panggil masuk bilik dulu, kunci pintu. Baru mula balik. Adigan tadi tu mula kat situ. Jangan tunjuk depan anak-anak. Pasal apa? Dia nanti tiru kita. Lagi pula kalau ikut daripada pakar pendidikan awal kanak-kanak ni, pergaduhan ibu bapa, perkelahian ibu bapa depan anak-anak tu tidak baik untuk pertumbuhan otak mereka. Tak baik untuk pertumbuhan awal bagi otak kanak-kanak. Ada pula kalau hak jenis berkelahi sampai bertumbuk cedera, anak-anak duk tengok benda tu lagi tak baik. Daripada awal lagi dia akan tanam dah. Dia akan tahu siapa betul, siapa tak betul, siapa salah, siapa betul dia tak tahu. Tapi daripada situ dia tengok siapa hak cedera, siapa hak luka. Ayah luka, mak jahat. Kalau mak selalu duk kena berdarah, pecah muka lebam, ayah jahat. Siapa kesan bagi otak dia. Tu benda-benda hak jahat ni, bahkan kalau daripada kita ni kita perbuat, Nabi suruh sembunyikan. Kalau tak ada siapa tahu, jangan duk pergi duk cerita, jangan duk pergi heboh, jangan duk pergi masyhurkan kelakuan maksiat. Lebih lagi pergi duk tunjuk, pergi ajak, pergi seru pula, sama ada dengan perbuatan ataupun perkataan. Masuk juga kata Nabi SAW dalam hadis ni, kata ulama, maksud sana tadi menolong ia seseorang atas kejahatan. Kerana Allah Ta'ala dah larang dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Hendaklah kalian tolong menolong di atas kebajikan dan juga bertakwa kepada Allah, atas jalan kebajikan, kebaikan, jalan takwa pada Allah. Tolong pakat buat kerjasama. Hak jadi pecah belah, bermuafakat. Pasal apa? Ni ke arah takwa Allah, ini arah kebajikan dan kebaikan. Adapun pada ism, pada benda hak dosa-dosa dan permusuhan pecah belah, ni kata Allah, wala ta'awanu, jangan kalian tolong menolong. Jangan beri kerjasama di atas kemaksiatan dan permusuhan. Wattaqullah, kata Allah, dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Allah Ta'ala itu bersangatan keras ia akan seksa-seksanya. Azan tu.
Allahu Akbar, Baik, sambung. Dan firman Allah Ta'ala, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, artinya menulis oleh kami akan barang yang mendahulukan oleh mereka daripada segala amal kebaikan dan kejahatan dan segala bekas mereka itu. Apa dia maksud firman Allah Subhanahu wa taala, yakni kata Allah Taala catat, Allah Taala tulis akan amal-amal kebajikan yang dahulu mereka kerjakan, dan juga segala amal keburukan mereka, kejahatan mereka, dan juga segala bekas-bekas amal mereka pun Allah Taala catat. Apa maksud bekas?
dikehendaki dengan segala bekas itu, kata musannif, barang yang menghubungi ia daripada segala amal, kemudian daripada selesai pekerjaan. Jadi tentulah bekas-bekas ni hak bekas tinggal tu lah. Dah kita buat, lepas tu kita tinggal, hak tu panggil bekas. Hak ni yang Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala catat juga. Hak ni yang Allah, bila seseorang tu dia mengaji, dia reti dosa ni, bila dia buat satu dosa, dia takut nak buat tu bukan satu takut dia ni atas dia melakukan maksiat, dia takut daripada bekas dosa yang dia buat ni, tapi masih ada dosa hak duk bersambung. Pasal apa? Pasal dia hak dia ajak orang buat dosa tu. Dia tinggal lagi, dia tinggal dah. Tapi daripada asar dosa dia tu, bekas maksiat hak dia perbuat, bekas dosa jahat hak dia buat dulu ni, duk ada lagi kat dia. Pasal apa? Orang ikut. Orang ni buat apa hak dia buat lagi, dia dok. Umpamanya dia kepala gangster. Anak buah ramai tak? Ramai. Tiba-tiba taubat. Taubat tu dia habis semua ikut dia kan, ada bekas dia lagi. Ada bekas dia lagi. Ada buat kata ketua nak pergi. Kami ni duk boleh hidup lah ni orang duk sanggah apa, tak wani nak sanggah, tak wani nak juh ni pasal kami gangster. Demo lantik ketua baru. Ikut apa hak dia buat dulu. Sahan dia ada juga. Pasal apa? Allah Ta'ala catat juga daripada bekas-bekas yang dia dah tinggal dulu pun, bila asbab daripada orang tiru perbuatan dia, orang ikut maksiat yang dia perbuatkan. Sampai bila? Sampai dia mati esok ni pun orang tiru. Tu baik kita ni buat benda yang baik, esok duduk dalam kubur tahu-tahu dapat kebajikan, tahu-tahu dapat pahala. Pasal apa? Mu dulu ajar Quran, mu dulu ajar orang mengaji, mu dulu apa, tunjuk benda-benda kebajikan. Lah ni mu tak duduk dalam kubur pun, orang hak mu ajar baca Quran sampai hari ni dia duduk baca lagi. Boleh saham masuk. Untung daripada saham forex lagi. Ada pun orang hak buat satu maksiat yang mana dia tunjuk, dia seru dengan perbuatan, dengan perkataan, ataupun dia tolong buat maksiat, esok duduk dalam kubur ni bekas daripada hak dia buat tu. Mari juga. Ni mu tolong buat. Hak ni mu kata dulu ni. Hak ni hak mu buat dulu ni. Hak ni lah kejahatan hak mu seru supaya orang buat. Ni mu dapat lah. Sikit mari. Maka kata musannif lagi, bila dah lagu tu, tak kala kata musannif adalah yang membangkitkan atas taubat itu takut akan Allah Ta'ala yang keluar ia daripada pengenalan. Jadi kata musannif, dah kita duk bicara bab taubat ni, maka macam mana nak membangkitkan atas taubat. Ni nak penutup dah. Bab taubat ni selesai dah. Kita tahu dah apa dia syarat sah bagi taubat, syarat penerimaan taubat, apa dia sebab yang menghalang seseorang daripada taubat, apa dia dosa-dosa dengan 5 sebab tadi. Maka macam mana kita ni nak membangkitkan lagi taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata musannif, maka membangkitkan taubat akan Allah Ta'ala itu akan takut, yakni dengan takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut akan Allah Ta'ala tu pula kata musannif, takut yang keluar ia takut daripada pengenalan, kenal Allah. Maksud dia kena kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh pengenalan. Takut akan Allah. Maka dia nak hak lahir takut akan Allah tu, takut daripada sebab dia kenal akan Allah Ta'ala tu. Baru dia lahir sungguh takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam kita sebut lah. Bila ada pengenalan yang sungguh, maka baru kita tahu pada apa hak kita takut, sebab apa kita takut. Cuba hari ni ambil buah singa depan ni sekok, agak-agak jamaah ni lari dalam ni.
lari. Siapa lari? Sebab kenal. Cuba kalau singa tu ada budak kecil duduk situ umur 3 tahun, budak kecil tu lari tak? Sebab apa dia tak lari? Dia tak kenal. Dia tak kenal. Apa dia yang dia tak kenal? Dia tak kenal bahaya. Dia tak tahu apa dia harimau tu boleh buat apa ke dia, boleh mudarat apa kat dia, bahaya dia apa. Silap-silap dia pergi duk main kepala harimau hak bulu singa hak bulu-bulu tu, mudah singa ngap sekali. Kita ni pasal apa tengok lari dah. Pasal kita tahu, kita kenal sungguh mudarat dan bahaya dia. Hebat kita pun kita kata aku ni pelari pecuk negara sekalipun. Jangan duduk dekat lah, takut tak ada nak lari juga. Pasal apa? Bahaya dia tu. Kuat dia tu, gagah dia tu. Sebab tu disebutkan singa-singa ni asadul ghabah. Asad singa ni disebut sebagai raja di hutan. Hebat tak dia? Hebat lah. Tu kita takut. Pasal apa? Kenal. Jadi kata musannif, perumpamaan kita buat tadi, nak takut akan Allah Ta'ala membangkitkan kita kepada taubat ni, takut yang hasil daripada pengenalan yang benar, yang sungguh akan Allah. Adapun takut semata-mata takut yang bukan hasil daripada pengenalan yang sungguh pada Allah, dia tak melahirkan, tak membangkitkan taubat. Dia tak akan bertaubat juga walaupun dia kata takut dah ke Allah. Tanya takut, azab sesa dia pedih, tapi dia kan kenal sungguh pun. Pasal apa? Dia tak mengaji. Dia tak mengaji. Maka nak kenal Allah ni dengan apa? Ngaji tauhid lah. Kena mengaji sifat-sifat dia lah. Mengaji sifat dia, maka kita kenal diri kita. Kenal diri kita. Hari ni pun ada setengah tak boleh jawab pun tanya, Allah tu sungguhkah Tuhan yang sebenar? Sungguhkah Allah tu Tuhan yang sebenar? Masa ada 5 minit lagi. Tanya kan. Sungguh dah Allah tu Tuhan yang sebenar? Sengak ya. Sungguh ke tak? Tak wani nak kata ni. Sungguh. Buktikan. Apa bukti Allah tu Tuhan yang sebenar? Jawab apa? Kena ciri-ciri ketuhanan lah. Tu kata kenal Allah Tuhan yang sebenar, kenal dengan tanda-tanda dia tu sungguh Tuhan yang sebenar. Kita ni bukan kenal Allah lagu kita kenal segala objek, segala makhluk ni dah. Pengenalan kepada Allah dengan jahil hakikat zat dia. Kita kenal sifat dia ya. Hak tu pun hak dia maklum, hak dia kita ketahui daripada ayat Quran, daripada hadis Nabi SAW. Adapun hakikat zat dia, hakikat sifat dia hak sungguh tak ada siapa hak tahu, semua jahil belaka. La ya'lamu haqiqatallah illallah. Tidak ada yang mengetahui akan hakikat sebenar Allah itu, sama ada zat dia, sifat dia, melainkan Allah Ta'ala jua yang mengetahui. Maka kita ni jahil belaka. Tapi Tuhan bagi ciri. Yang dia tu Tuhan yang sebenar, maka ada ciri dia. Apa ciri dia? Ringkas dia, yang ulama jawab, Allah ni ataupun Tuhan ni, yang boleh kata Allah Tuhan yang sebenar kerana hanya pada Allah ada 2 ciri-ciri ketuhanan. Tuhan lain tak ada. Maka Tuhan lain tu bukan Tuhan. Iaitulah mustaghniyan an kulli ma siwahu wa muftaqiran ilaihi ma adahu. Tu 2 ciri ketuhanan. Jadi kita hari ni ada telefon contoh. Ada satu iPhone, contohlah. Saya tak ada iPhone. Apple ada lah. Jadi ada tak kelon? Ada kelon? Ada. Telefon ni keluar tak dan 1 bulan, tak dan 2 bulan keluar kelon. Apa dia? Pemalsuan, dia tiru. Jadi untuk mengenal yang asli, maka dia ada ciri-ciri. Tu ciri-ciri tu kena tahu.
ciri-ciri. Jadi hak lain-lain ni semua ni palsu, makna bukan Tuhan. Jadi kita kata Allah ni Tuhan yang sebenar, apa ciri dia? Mustaghniyan an kulli ma siwa, kaya ia dengan makna tiada berhajat ia, tiada berkehendak ia, dan berlepas ia daripada segala sesuatu. Itu ciri yang pertama. Maka ciri yang pertama ni melazimkan 23 sifat yang kita mengaji tu. Wujud, qidam, baqa', mukhalafah. Nah, kemudian apa dia ni? Wahdaniyah. Nah, kemudian kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman, dan segala lawan bagi yang sebelah ni, dan juga sifat harus bagi Allah masuk bawah mustaghniyan an kulli ma siwa. Pasal apa? Pasal dia nak ada ciri ni, maka dia kena lazim 23 sifat ni. Baru pada ketika tu dia mustaghniyan. Baru sebut kata mustaghniyan. Nah, maka ciri yang kedua tu muftaqiran ilaihi ma'adah. Berkehendak, berhajat dan tak boleh terlepas daripada dia ni tiap-tiap sesuatu yang lain daripada dia. Hak nak kat dia pun tak terlepas daripada dia, hak tak nak kat dia pun tak terlepas daripada dia. Itu Tuhan hak sungguh. Maka ciri hak kedua ni melazimkan 18 sifat. Lain daripada hak sebelah tadi dengan serta lawan dia, maka masuk pula di bawah tu lagi 9 sifat yang berbaki dan serta lawan dia, maka jumlah semua 41 sifat. Nah, 41 sifat ni terkandung segala makna dia ni terhimpun di dalam kalimah la ilaha illallah. Bila kita sebut la ilaha tu, kita reti ciri apa? Mustaghniyan dengan muftaqiran tu, segala 41 sifat tu. Baru kita mari isbatkan illallah, mengisbatkan Allah tu kenal sungguh. Allah tu Tuhan yang sungguh-sungguh benar. Allah jua Tuhan. Hak lain bukan Tuhan. Pasal apa? Hak lain dia bukan mustaghniyan. Nak ada dia berkehendak pada yang lain. Batu demo nak sembah, dia jadi Tuhan depa tu, siapa buat dia? Depa buat dia. Nah, kalau demo tak buat, dia ada tak? Dia tak ada, maka dia tak ada mustaghniyan. Ciri yang pertama pun tak ada dah di dia. Tuhan tak? Bukan Tuhan. Nah, kadang-kadang kita ni lama dah duduk semayang, ngaji tauhid lama dah. Hanya Allah Ta'ala Tuhan yang sungguh kan? Sungguh ke Allah Tuhan? Sengah tak jawab. Nak jawab takut salah dia tu. Tapi bab lain pandai ya. Nah, tak ada nak akik supah apa lagi. Oh, viral kata. Nah, tular sana, tular sini, hak ni kata hak dia betul, hak ni kata hak dia betul. Tak yakin pun betul ke dia. Nah, contoh. Hak tu contoh. Nah, jadi kita nak hak pengenalan tu lah kata musannif, yang nanti dengan pengenalan hak sungguh membangkitkan apa ni, mengeluarkan takut akan Allah yang membangkitkan taubat. Maka nanti kata musannif dia iringkan akan bab yang seterusnya ni pada akan takut akan Allah Subhanahu wa taala. Maka bab yang kedua pada menyatakan khauf, artinya takut akan Allah Ta'ala. Nanti kata musannif dia iring apa diakah takut akan Allah. Bab yang kedua insya-Allah kita sambung bulan hadapan. Bulan hadapan tu lah dah. Lepas tu masuk bulan puasa pula. Nah, insya-Allah in kana fil umri baqiyatun. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah, yang kurang, yang salah daripada anda sendiri. Jika ada yang salah, mohon diperbetulkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.